أجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak pelajar calon-calon SPM 2021. Bersyukur pada pagi yang mulia dan penuh dengan berkat ni dapat kita semua sama-sama diberikan keizinan untuk menghirup udara segar, oksigen secara percuma oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu juga mendoakan anak-anak pelajar diberikan kesihatan yang berpanjangan di samping keluarga yang tercinta. Baiklah, sebagai memenuhi slot sepagi sebutir mutiara, cikgu telah diberikan amanah. Jadi cikgu ingin berkongsikan beberapa tips berkaitan pelajar-pelajar untuk menghadapi ujian ataupun peperiksaan. Tips ini mungkin sesuai lah dengan apa yang anak-anak pelajar sedang hadapi sekarang, iaitu minggu-minggu pentaksiran MPP2. Baiklah. Seperti anak-anak pelajar tahu, peperiksaan ini merupakan ujian yang diadakan untuk menguji tahap kefahaman seseorang sepanjang tempoh pembelajaran. Ketika mana anak-anak pelajar mengulang kaji pelajaran, cikgu percaya mungkin anak-anak menghadapi masalah untuk memahami ataupun menguasai sesuatu topik. Agak-agaklah sepanjang PDPR selama PKP ni, berapa lama anak-anak pelajar berada di meja belajar, sebab cikgu tak nampak kan. Cikgu tak nampak bagaimana cara anak-anak belajar di rumah. Jadi adakah apa yang anak-anak pelajar baca, belajar semua tu masuk dengan baik ataupun tidak? Atau hanya sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Jadi perkara-perkara ini boleh menyebabkan kita rasa stres. Kita akan rasa stres, mungkin dah belajar tapi tak masuk, tak ingat fakta dan sebagainya. Jadi sekiranya anak-anak pelajar mengalami kesukaran ni, kesukaran dalam mengulang kaji, nak ingat fakta-fakta, mungkin cara kita belajar tu salah. Jadi di sini cikgu nak kongsikanlah beberapa rahsia pelajar cemerlang yang mereka amalkan bagi kaedah pembelajaran yang betul dan efektif. Jadi kaedah-kaedah ni mungkin dapat membantu anak-anak pelajar dalam menghadapi peperiksaan ataupun ujian. Tips yang pertama, pelajar-pelajar yang cemerlang dia akan buat nota ringkas. Di mana pelajar-pelajar ini akan sentiasa membuat nota ringkas selepas mereka belajar dan memahami sesuatu bab ataupun topik. Jadi nota ni sebenarnya untuk memudahkan kita nak rujuk kembali apa yang sudah kita baca. Sebab cara belajar mungkin berbeza bagi setiap individu. Tak semua orang suka baca buku teks, buku rujukan yang tebal. Tak suka nak bawa buku tu ke mana-mana. Jadi dengan adanya nota ringkas dan padat ni, ringan, boleh letak dalam poket, kita boleh bawa bila-bila masa dan baca di mana-mana sahaja. Seterusnya tips yang kedua, membuat ulang kaji di awal pagi. Jadi rahsia pelajar cemerlang ni, dia sebenarnya kena gemar bangun awal untuk mengulang kaji pelajaran. Banyak manfaat belajar di waktu pagi. Antaranya dapat meningkatkan daya ingatan. Kalau ada subjek-subjek yang memerlukan hafalan, fakta-fakta, sangat bagus jika kita belajar pada waktu pagi, di mana pelajaran yang kita belajar tu lebih mudah difahami dan diingati, insya-Allah. Jadi cikgu harap gunalah waktu pagi untuk mengulang kaji mata pelajaran yang anak-anak pelajar lemah.
Okay, walaupun tidak terasa nak membaca, tapi dapat memupuk semangat awal, semangat belajar di awal pagi, insya-Allah. Okay, tips yang ketiga, jangan sia-siakan masa walaupun seminit. Seorang pelajar yang cemerlang akan menggunakan masa yang terluang untuk mengulang kaji pelajaran. Jadi mereka ni banyak habiskan masa dengan menjawab beberapa soalan sebagai latihan untuk menguji tahap kefahaman mereka. Untuk belajar-belajar tingkatan 5 ni mereka telah diberikan modul-modul soalan. Banyak soalan-soalan dalam tu. Jadi gunakan masa yang terluang. Okay, mana-mana soalan yang mungkin cikgu belum sempat bincang dan sebagainya. Okay, gunakanlah masa-masa yang ada ni untuk membuat latihan. Kalau tak faham, boleh terus bertanya kepada guru masing-masing. Baiklah, tips yang keempat, menjawab soalan tahun-tahun lepas. Soalan-soalan past year. Jadi tips belajar yang cemerlang ni adalah rajinkan diri anda untuk menjawab soalan-soalan yang lepas. Soalan-soalan latihan yang lepas. Okay. Kalau awak perasan, anak-anak pelajar perasan, guru-guru pernah suruh kita mendapatkan soalan-soalan past year dan menjawab dalam buku latihan. Sama ada diberikan dalam soft copy, hard copy dan sebagainya lah. Okay, jadi tujuan cikgu bagi soalan-soalan past year tu bukan saja-saja, tapi nak biasakan diri kita dengan corak soalan yang sering keluar dalam peperiksaan dan bagaimana cara nak menjawab. Sebab kadang-kadang jawapan bagi sesuatu soalan tu sama sahaja. Okay, mungkin dia ubah sikit-sikit je pada soalan tersebut. Jadi latihan soalan-soalan past year ni boleh membantu sebenarnya. Okay, membantu anak-anak pelajar menghadapi ujian ataupun peperiksaan. Kebanyakan soalan-soalan yang keluar ni berulang-ulang. Dia ulang berkali-kali. Okay, jadi rajin-rajinkanlah diri untuk menjawab soalan-soalan past year. Seterusnya, tips yang kelima, ulang sebanyak kali yang boleh. Okay, ataupun murajaah. Okay. Jadi setiap fakta yang dibaca hendaklah diulang sebanyak kali, selagi boleh. Sesuatu yang kita baca berulang-ulang kali, ianya akan terus kita ingat, tersemat dalam ingatan. Selagi ada masa, teruskan untuk mengulang kaji ataupun mengulangi apa yang telah dibaca. Walaupun topik tersebut awak dah faham dan awak dah ingat. Jadi sekadar untuk menguatkan lagi ingatan awak. Okay, semakin banyak anda membaca, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Baiklah, tips yang keenam, persiapkan minda sebelum mengulang kaji. Mindset tu kena kita persiapkan dahulu. Okay, jadi sebab bila kita nak berjaya, kita kena percaya yang kita boleh berjaya. Percaya yang kita boleh capai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Jadi persiapkan minda sebelum mengulang kaji, kerana minda sangat penting kalau anda nak berjaya. Seterusnya, tips yang terakhir, tips yang ketujuh, berikan tumpuan kepada subjek yang lemah. Kalau anda lemah dalam biologi, bahasa Inggeris, matematik tambahan, subjek-subjek yang tough kan. Okay, jadi berikan masa yang lebih untuk anda mengulang kaji subjek tersebut. Subjek yang anda lemah. Okay, elakkan dari memilih subjek yang anda suka dan mengabaikan subjek yang anda kurang suka. Sebaik-baiknya buat tanda pada bahagian yang anda perlu beri tumpuan lebih bagi memudahkan anda mengulang kaji. Okey. Jadi cikgu rasa itu sahaja perkongsian yang boleh cikgu share dengan anak-anak pelajar berkaitan belajar secara berkesan untuk membantu anak-anak pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Semoga tips-tips yang cikgu berikan ini memberikan manfaat kepada anak-anak pelajar, insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.